Sektor pertanian menyumbang sekitar 8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Namun, pandemik COVID-19 menyaksikan sektor ini turut terkesan khususnya apabila rantaian pembekalan terganggu. Malah untuk gambaran lebih besar, kedudukan Malaysia dalam Indeks Sekuriti Makanan Dunia juga berada di tempat ke-40. Justru banyak perkara perlu dilakukan bagi menyokong sektor penting ini. Dan bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan pengasas Grasi Chili, Munir Hashim Abdullah yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Encik Munir, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, bagaimana untuk kita melihat keadaan semasa ketika COVID-19 ini melanda, bagaimana kalau boleh digambarkan keadaan sektor pertanian pada kacamata seorang pengasas dan juga usahawan tani sendiri? Selamat pagi. Disebabkan pandemik ini, saya melihat lebih kepada rantaian, masalah rantaian disebabkan kekurangan pergerakan. Jadi memang ada impak sedikit kepada petani-petani kecil lah. Boleh katakan banyak pun nanti juga. Namun walaupun begitu, apa yang berlaku setakat ini masih lagi nampak mereka tengah bergerak, masih bergerak juga. Cuma dari segi rantaian disebabkan oleh macam saya katakan tadi, dari segi dari segi nak mendapatkan bantuan dan sebagainya, nak bermula balik tu, capital tu, untuk bermula semula tu, untuk petani terutamanya petani kecil ni agak sedikit lambat disebabkan oleh kengkangan-kengkangan yang kita ada sekarang ni. Kalau kita melihat sektor pertanian ini, mungkin ramai memandang bahawa ini sektor yang lebih mudah kerana mungkin kalis juga dari segi krisis dan sebagainya. Namun ini adalah sektor yang paling berisiko juga, bencana alam dan sebagainya. Apabila COVID melanda, ini juga memberikan tamparan yang hebat buat sektor pertanian. Bagaimana untuk kita melihat tahap pemulihannya sehingga kini apabila sektor ekonomi mula dibuka, mungkin rantaian pembekalan itu mula bergerak lebih lancar lagi dan sebagainya. Bagaimana statusnya pada masa kini? Bila sektor pertanian ataupun sektor lain bergerak, kita nampak pergerakan yang lebih baiklah, terutamanya semenjak seminggu 2 minggu lepas, di mana semua pergerakan dah berlaku. Lepas tu kita boleh menguruskan dari segi dana pinjaman, mesyuarat dan sebagainya bergerak. Jadi lebih lancar lah. Jadi memang ada sedikit gangguan dan sekarang ni dah lebih nampak banyak kita panggil ni banyak ke arah yang baiklah. Jadi tidak ada masalah lah seterusnya selepas ni. Okey. Cik Munir, kalau kita melihat kepada bajet 2022 yang akan dibentangkan pada 29 Oktober ini, apa yang harus terkandung untuk membantu sektor pertanian, khususnya mungkin petani-petani kecil ataupun petani-petani sederhana, yang mana kalau kita melihat petani-petani kecil ini amat bergantung mungkin kepada rantaian bekalan itu. Bagaimana bajet 2022 ini untuk setahun mendatang ini harus berfokus kepada perkara apa? Untuk bajet 22 ni, kita pun selalu berbincang ni dalam kumpulan dan sebagainya untuk petani-petani di Grasi. Kita melihat bajet 22 ni haruslah mempunyai rangka yang komprehensif dalam mempersiapkan petani moden lah. Sebab saya banyak berkecimpung dengan agropreneur muda dan mereka dalam sektor precision farming. Jadi empat perkara yang sangat penting lah kita lihat adalah satu dari segi big data, analytics ataupun AI. Jadi keduanya dari segi IoT. Lepas tu dari segi vertical farming ataupun my organic dan sebagainya, dan tidak ketinggalan juga cluster farming agropreneur muda ni. Jadi perkara ini saya melihat harus berada dalam bajet 22 lah. Kenapa saya bercerita mengenai yang big data ni? Sebab bila kita cerita mengenai big data untuk petani kecil ni, harusnya di dalam blueprint bajet tersebut adanya kesediaan data silo kepada integrasi data lah. Sebab data kita banyaknya data silo. Jadi adakah kesediaan agensi untuk berkongsi platform dalam integrasi dan juga rantaian makanan ni merangkumi petani kecil. Sebab bila kita cerita pasal big data ni biasanya adalah skala besar, company-company yang besar-besar, dan data tersebut juga adalah silo dan tidak diintegrasi di antara agensi. Jadi adakah ia merangkumi, adakah bajet tersebut merangkumi dari segi data integration tersebut? Itu mengenai big data dan AI. Dari segi IoT pula, adakah keberkesanan? Macam ladang kami memang kesemuanya sekarang ni, kalau di semenanjung Malaysia ni semuanya menggunakan IoT. Jadi di dalam ladang kecil petani kecil ni, B40 dan ke bawah ni, mereka berhadapan dengan petani skala besar. Jadi adakah bajet merangkumi bantuan sistem kepada ladang kontrak skala besar atau skala kecil? Sebab small contract farmers perlu menjadi cluster. Jadi perlu melihat kat situ apakah bantuan yang tersebut merangkumi komprehensif. Kat sini adalah adakah yang merangkumi. Yang ketiga vertical farming yang saya ceritakan tadi.
Jadi ia harus menyediakan blueprint dari skala mikro petani tersebut supaya mereka mampu bersaing dan tidak ketinggalan disebabkan kos implementasi vertical farming yang agak mahal dan juga perlukan kita panggil ni komprehensif dari segi produktiviti kepada cluster farming tersebut. Dan ini memerlukan bantuan daripada kerajaan atau terutama petani-petani kecil yang telah terkena dengan COVID dan berhadapan pula dengan kita ingin mengatasi masalah kita panggil food security. Jadi petani-petani kecil tidak ketinggalan kerana mereka lah tulang belakangnya nanti. Jadi itu sangat penting selain daripada komprehensif tadi itu. Yang keempat tu yang saya sebut tadi adalah kita panggil petani cluster contract ni. Ini sangat penting sebab kalau kita melihat pada negara lain pun mereka lebih kepada clustering, cluster farmer. Jadi kita mengharapkan bajet 22 ni akan lebih fokus kepada petani cluster di mana otomasi. So bila kita pasal petani kecil, otomasi mereka tidak mampu untuk membuatnya. Jadi perlukan gambling ataupun perlukan assistance daripada bajet tersebut supaya benda yang kita cerita contohnya precision farming, precision sensor sebagainya boleh dikurangkan kos. Jadi nak kurangkan kos ni tidak ada lain tetapi cluster farming. Itu yang saya nampak lah. Encik Munir, kalau boleh cakap soal digitalisasi ini, kalau kita melihat ketika COVID-19 ini melanda, perniagaan secara keseluruhannya mengadaptasi teknologi dengan begitu pantas. Bagi sektor pertanian sendiri, mungkin yang berpindah kepada precision farming dan sebagainya ini, bagaimanakah petani mengambil dan juga mengadaptasi ke semua teknologi ini, tahap kesediaan mereka, apalagi perlu dibantu mereka untuk mengadaptasi dengan lebih pantas lagi teknologi dan juga mungkin berpindah kepada precision farming ini, smart farming dan sebagainya. Sebenarnya bila kita nak bercerita mengenai precision farming, kita tak perlu menjadikan petani tersebut sebagai kita pergi engineer. Sebab macam kita nak pakai kereta, tak perlu jadikan pemandu tu sebagai mekanik, tapi cukup sekadar memandu kereta. Begitu juga dalam precision farming. Selalu petani takut bila menyebut precision farming sebab mereka ingat mereka kena hadir kursus bagaimana nak membuat bagaimana nak menyambungkan sensor, bagaimana nak buat programming. Sebenarnya itu tidak perlu sebab benda itu sebenarnya benda yang sudah sedia ada. Seperti kita menggunakan telefon. Jadi kita nak pakai smartphone tak perlu hadir kursus bagaimana nak pakai smartphone. Kita beli dan kita belajar sedikit asas kita dah pandai menggunakannya. Begitu juga dari segi precision farming, dari segi kita nak menggunakan IoT ni, sebenarnya petani tak perlu risau pun. Jadi mereka perlu mencari cara bagaimana saya nak bergerak ke situ. Dan apa asas yang saya perlukan sudah mencukupi. Sebab itu bila kita cerita pasal kontrak, kita cerita pasal IoT ni ataupun precision farming ni, dianya sebenarnya adalah peluang kepada graduan-graduan ataupun mereka yang telah pun melepasi daripada college universiti, peluang untuk mereka sebenarnya. Dan bila bergiat dalam bidang ini, mereka secara langsung menolong petani-petani tersebut. Jadi saya nampak peluang kerja tu walaupun selepas COVID ni sebenarnya banyak. Macam kami sendiri pun dalam gerasi, kita tengah mencari lebih daripada 200 pekerja sekarang ni. Jadi tidak sebenarnya bila kita pergi kepada ladang-ladang yang besar ni, banyak peluang yang boleh dilihat oleh graduan-graduan sebenarnya. Bukan setakat petani-petani. Sebab orang tu melihat petani ni mesti pegang cangkul. Itu silap. Sebenarnya banyak benda moden dah berlaku di situ. Sebagai satu industri yang baru. Okey, Cik Munir, kalau kita melihat bahawa COVID-19 ini juga membawa kepada pembuangan pekerja yang begitu besar sekali, golongan muda, graduan dan sebagainya. Sudah pasti saya juga pernah berbincang sebelum ini dengan Cik Munir tentang bagaimana untuk menarik golongan muda ini untuk memasuki industri pertanian sebagai contoh. Kerana mungkin pada pemikiran mereka kerja-kerja pertanian ini adalah kotor, susah, berat dan sebagainya. Namun kalau teknologi itu diadaptasi, mungkin ada kemudahannya di situ. Bagaimana bajet 2022 ini harus memberi tumpuan kepada segmen ini juga, menarik masuk golongan muda ke dalam sektor pertanian dan yang paling penting bagaimana juga usahawan sedia ada seperti Encik Munir sendiri berusaha dan juga melakukan inisiatif menarik masuk golongan muda ini ke dalam sektor pertanian. Ya, bila dalam kita melihat peluang pekerjaan dalam pertanian yang ada, jadi kita juga kena bersedia sebab bila golongan pergi pada pertanian, kita kena melihat keperluan mereka. Tidak dinafikan golongan muda ni mereka suka main game, mereka suka alat-alat gadget dan mereka suka teknologi yang baru. Jadi kalau kita menyediakan ladang, cluster farming dalam arena tersebut, contohnya macam Garasi, kita nak mulakan kita panggil GP Club. Jadi kita tidak bercerita lagi mengenai cara lama, kita mengenai cara baru. Kita nak pergi kepada arah drone, kita nak pergi kepada streaming dan kita pergi kepada sebab bila kita cerita petani ni, dia punya business model ataupun business planning daripada situ tu
apa yang kita boleh dapat dari pertanian. Dia banyak. Dia bukan setakat benih saja. Ada petani itu mungkin tidak menyentuh benih pun, tapi dia lebih kepada pengurusan ladang. Bila kita menguruskan ladang, dah kita melihat kat situ pentingnya pula mereka dalam business studies ni boleh bekerja di ladang. Tidak bukan setakat daripada industri-industri yang menganjur daripada agrobusiness, lebih daripada yang itu. Jadi untuk peluang macam sekarang kita ada beberapa ramai anak-anak muda yang telah bersama dengan kita umur bawah 30 tahun. Ada yang paling muda 21 tahun. Ya, mereka mendapat bantuan dan mereka mendapat grant dan juga mendapat grant sambil itu mereka mendapat pinjaman daripada tekun, daripada agensi-agensi lain. Jadi maknanya sekarang ni tidak ada masalah sebenarnya kalau kita kata tak ada peluang pekerjaan di luar sana. Jadi itu bagi saya, kalau kita melihat pertanian ni terlalu banyak yang kita boleh buat, terlalu banyak, bukan setakat benih, bukan setakat kita melihat pokok tu kena tahu pasal pokok, tidak perlu juga. Kita fokus pada teknologi saja pun ramai mekatronik, electrical yang boleh terlibat. Macam kami sekarang tengah wujudkan, kita panggil ni coders, maknanya farm coders, ataupun kami operator pertanian, bukan lagi operator kilang. Jadi benda begitu akan membawa kepada kita panggil ni peluang ataupun menarik anak muda ni supaya mereka melihat tidak lagi pertanian ni satu benda yang last choice, tapi benda yang sangat penting dan mereka boleh membuat berbagai bidang perniagaan dalam agropreneur tersebut. Okey, Encik Munir, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan Niaga Awani pada pagi ini. Munir Asim Abdullah, iaitu pengasas Gerasi Chili, membincangkan tentang harapan dan juga apa yang harus terkandung dalam bajet 2022, khususnya buat sektor pertanian dan juga bergerak ke hadapan.